Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, bismillahi alladhi la yadurru ma'asbihi syai'un fi adi wa la fis sama'i wa husunus. Syarifah Azizan, terima kasih Saidil Hamid ya. Zureda Zamzuri ni orang-orang awal ni. Rafidah Hassan ya. Leni Leni Mardiah ya. Leni Nadira, Syarizatul Adayu, Saidil Hamid, Bunga Merah. Bunga Merah ni jangan nampak ni. Zawia Dumiri ya, Hafizatul Suhaila, Astra Zarina, Lita Belita, Rifah Marjan ya, Nurul Udayu Soleh. Ni antara yang awal-awal menyapa tawa ya. Suhada Sri Kun, Nurul Hidayah Saleh tadi, Mukhtar Nordin dah masuk, Cikgu Mukhtar ya. Fuad Ali. Siapa lagi? Yang sekarang dah 161 orang ya. Marlin Sony pun dah wujud dari Kota Kinabalu. Mardia Abdul Rahman ya. Johar Joib dah ada. Hajar Zaili ada ya. Sabariah Muhammad, Aziz Ghazali, Rifah Marjan dah masuk. Zaharin Yahya, Wafa Nurul ya, dah juga masuk kelas. Terima kasih. Tolong like dan share, tolong like dan share. Puan Zainon dari Singapura dah ada. Siti Salamia, Hafizah Samani ya, dah masuk kelas. Alhamdulillah. Zulkifli Ibrahim ya. Siapa ni? Motif Maju ya. Nurul Dayu Soleh tadi ya. Ratna Laili, Ratna Laili dah ada. Wan Aziza, Zamri Zuiya, Muhammad Syahrul Nizam, Nura Haji Hashim, Nili Sarina ya, Mimin Muman, Mira Abdul Rahman, Wan Lara, Zuraidah Hussein Masya Allah ya, ramai ya. Siapa tadi tu? Zaidi Muhammad, Leni Nadira dah sebut, Azaria Ali, Nur Syam Sulaiman dan yang lain ya. Siapa? Liliwati, Nur Azwani, Liza Hardi, Rabia Mazlan ya. Hari ni hari Rabu ya, 29 Masya Allah. Mumtaz Begum, terima kasih. Encik Saiful, Muhammad Khairul, Nadra Niazullah Khan, Musliha Musa, Nur Haiza ya. Ayu Saim pun dah ada. Ayu Saim daripada USA. Muhammad Halim, Yati Rasul, Jeffrey Jami'an ya. Nazura Raji, Encik Saiful, Aldan Foster ya. Siapa tu? Dikna Omar, Aldan Foster dah sebut. Siti Raha, Azirazi. Subhanallah ya. Sesak nafas ya, semput nak sebut nama semua orang. 331 in class. Wow, tahniah ya. Tahniah Wan Karimah, Nadi Zainul, Encik Saiful tidak sebut. Nurul Safwan, Azrudin ya. Siapa? Hasna, Maria Majid, laju sangat. Puspa Mizam, tak sempat nak baca nama ya. InsyaAllah lah ya, mudah-mudahan minta maaf. Tajuddin Taj Otai ya. Lepas tu Siti Afsakula dah ada. Matwah Buhari, Rohana Abdul Manab, Rafidah Mu'in dan yang lainnya. Baik, untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Dan topik pagi ni seronok juga ya. Malam tadi Tok Abah buat nota yang lengkap lah untuk program grafologi, mengenal peribadi Melayu grafologi yang Tok Abah kenakan esok ya, pukul 11 sampai pukul 12.30 lebih kurang ya. So insyaAllah Tok Abah excited sangat. Dah beratus orang join. So I'm really excited. Kali pertama Tok Abah akan buat secara webinar. So mengenal peribadi Melayu grafologi. Tok Abah belajar grafologi sejak tahun 79. Malam tadi kemas balik, buat nota balik, tengok balik ya. Benda yang Tok Abah dah biasa tengok berpuluh tahun, tapi Tok Abah kemaskan dalam bentuk nota. First time buat nota ya, dalam bentuk grafologi. Selalunya kita bagi tanpa nota ya. Dalam program Tok Abah mengenal diri tu, Tok Abah bagi juga tentang grafologi sikit-sikit lah. Tapi kali ni 1.5 jam solid mengenal peribadi melalui grafologi ya, hebatnya. Besok nak mendaftar, nak join, sempat kot. Rasanya sempat ya. Kalau hari ni awak mendaftar, link ada kat konten komen pin kat atas sekali ya.
komen kat atas ada link untuk program grafologi esok. Dan of course program kita pagi ni disegarkan oleh Premium Chocolate ya. Minuman lazat yang berkhasiat. Minum, tak rasa kenyang selama 6 jam. Kurang makan ya. Jadi tak banyak sangat makan, badan merengan, naik turun tangga boleh tahan lah, dukung cucu boleh tahan. Dan yang penting Tok Abah mulai exercise, naik basikal. Tu depan Tok Abah naik ada basikal, yang Tok Abah malam tadi, semalam pun exercise lebih kurang dalam 40 minit. Seronok. Berpuluh-puluh, tapi tak banyak kalori bakar, 200 lebih kot. Sebab sambil tengok TV, tengok siri Prison Break. Season kelima saja, cerita lama. Seronok ya, seronok. So tak apa, sambil dia melayan cucu-cucu ada keliling. Seronok sangat. Itulah ya. So dan juga di samping grafologi esok 30 Oktober Tok Abah akan buat program yang ramai orang dah bertanya, belum mendaftar sebab kita belum buka, tapi mulai hari ni boleh kot. Boleh mendaftar kot. Cikgu Nazrin kata dah ready dengan nota Tok Abah dah perkemaskan, konten dah perkemaskan. Apa programnya? Menggamit cinta sejati secara magical. Untuk siapa ni? Untuk semua orang. Untuk atuk nenek pun sesuai, nak bagi nasihat pada cucu, pada anak-anak. Untuk para pelajar IPT utamanya yang sudah cukup dewasa untuk menggamit cinta sejati ya. Bukannya menggalakkan pelajar bercinta, tak ya. Kita nak betulkan diri kita agar orang sayang kat kita, kita sayang kat orang, dapat jodoh yang boleh membimbing kita selamat dunia dan akhirat. Dapat jodoh yang dirahmati Allah dan sekufu. Bagaimana nak menarik cinta sejati kalau kita pun tidak berdamai dengan diri. So Tok Abah bagi tip ya, bagaimana nak menggamit cinta sejati. Seronok ya, mengubah paradigma ya. Jazz jodoh di tangan Allah, tapi kita kena usaha kena cara yang betul, bijaksana dan syariah compliant. Very critical ya. Jadi untuk orang bujang sesuai, untuk orang yang baru kahwin sangat sesuai, untuk orang yang dah lama kahwin sesuai, untuk ibu tunggal bapa tunggul sesuai sangat ya. So jom ramai-ramai. Ramai dah bertanya, tapi kami belum boleh terima kemarin. Sebab ialah kita belum set up dia punya link yang sesuai. So hari ni dah ada link kat atas, dah ada dah. Boleh press untuk mendaftar insya-Allah 30 Oktober. Beritahu kawan-kawan, beritahu WhatsApp group, beritahu ya. Dan mungkin kita akan bagi special rate untuk mereka yang ke IPT lah, melalui Majlis Pelajaran MPP ataupun Student Union ya. Kita akan bagikan special rate untuk mereka sebab ini sangat penting untuk menggamit cinta sejati ya, untuk orang bujang dan tak berapa bujang insya-Allah. Itu dia. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. So hari ni kita punya tajuk ialah bagaimana kita nak tak sebut ya, membina karisma diri. Membina karisma diri. Dia tu orang tu ada karisma lah. Dia tu ada karisma. Dia tu cantik, handsome, tapi tak ada karisma. Apa maknanya ya? Karisma tu kata orang putih lah. Karisma, charismatic. Ya. Kalau orang Arab kata mungkin the equivalent is karomah. Kata dasar yang sama, perkataan yang sama ya, karomah. Karomah, karisma. Orang Hindu akan sebut sebagai karma. Dalam bahasa Sanskrit pun karma. Itu sebab kadang-kadang kita tak faham, kita ni karma cinta. Ni karma lah ni, balasan. Karma ya. Tapi karma sebenarnya lain maksudnya ya. Karomah ya, karisma, karma. Kalau dalam bahasa Punjabi, apa dia kata? Karam sing waria. Karam. Kita karimah lah. Karimah. Karim artinya yang mulia. So, karomah, karma, karisma. Orang Melayu kata apa? Dia itu macam keramat hidup. Apa maksud keramat hidup? Orang yang digelar keramat itu orang yang baik, orang yang kita boleh percaya, orang yang boleh dihormati, ada magnet diri mereka. Keramat hidup. Itulah perkataan yang kita nak bincang hari ini. Konsep bagaimana nak membina karisma ataupun menjadi keramat hidup, kata orang Melayu, dan membina karomah atau kelebihan, keistimewaan yang menyebabkan orang sayang, orang hormat, orang percaya. Karisma ni sesuatu ibarat nur, nur cahaya. Cahaya di sekitar badan kita yang manusia tak nampak, tapi kesannya kita nampak. Karomah kita tak nampak, karisma kita tak nampak.
Tapi impaknya kita kesan. Impak tak adanya pun kita kesan. Kalau dia ada kita perasan. Kalau dia tak ada pun kita perasan. Dia itu tak ada attraction langsung. Tak ada daya penarik. Tak ada karisma. Itu yang kita akan bincang pagi ni. Dan Tok Abah pun seronok juga sebab yalah, mudah-mudahan dengan sebab kita berkongsi dengan orang, kita pun akan membentuk karomah masing-masing, karisma masing-masing, insya-Allah. So as usual lah. As usual, Tok Abah akan mulakan dengan mengenal pasti, dah faham kan apa itu karisma? Iaitu daya tarikan, daya kepercayaan, believability, your attractiveness, your attraction index, magnet diri. Ni karisma lah. Dan kita mulakan dengan apa punca seseorang itu handsome, lawa, berkedudukan, pemimpin, tapi tak ada karisma. Apa silapnya? Zaliha Awang pun ada. Puan Zaliha ni selalu ikut program kita ya. Siti Sabtu ada, Jawada ada, ya. Ada masuk kelas. Terima kasih banyak. Oh, tolong like dan share ya. Tolong like dan share, mudah-mudahan pagi ni hari Rabu tengah-tengah minggu ni ada 1K join kita. Cuba tengok. Kak Yan Mian ada, Jawada ada, Encik Saiful ada. Ya, ni pun share kita ya. Siapa ni? Jazz Alia Lau. Oh, ni jarang ni. Jarang tak apa perasan. Ada sharer rupanya. Oh, that means orang yang follow kita selalu. Lepas tu Fauziah Maknayan. Tu selalu join program kita. Ni Idah. Ya. Siapa lagi? Ni geng Jawada ni apa? Muradah Julkanain. Ani Hani ya. Ani Hani. Sheng Wei. Jadi Jawada ni ajak semua member-member dia. Baguslah. Saya Nur Azmi Muhammad Syukrilat, Nur Rosni Hanafiah. Tu dia ya. Nur Ayuras, Muhammad Syukrilat tidak sebut ya. Siapa? Nur Rahman, Rosni Hanafiah dah sebut tadi. Ajak Robin, Siti RSQ. Ya, Siti RSG ya. Jazz Ali Allah dah sebut tadi. Ilya Abdullah, Halidah Hamid, Nur Azmi Muhammad dah sebut. Juliana Aniza, Abu Mukris ya, hadir. Terima kasih. Simon tu dia. Mili Zara, Zulangkawi pun ada. Dia bagi love kat Tok Abah. Tu dia ya. Sereno Dalila, Pak Dindik, Encik Saiful, Zahrin Yahya, Surita Ismail, Ita Mazlan Ramaya ya, dan sahabat-sahabat ya, Roslinda Ahmad, Siti Aida, Azlinda Harun, Noranisha, Abdul Rahim Abdul Latif, sahabat dari Singapura ya, Tuan Haji Abdul Rahim ya. Nafiza Abu Naim ya, siapa ni? Muhazi ya. Dijawi lah, Tok Abah tak nampak Muhazi ya. Rosnani Jawada panggil pula kawan dia Norani Ani. Wah, kau ramai dah Jawada panggil kawan-kawan dia. Terima kasih Mizi Baharin, Teh Kasih ya, Fadil Masfa, Muhammad Rodi, Zainab Abbas, Puan Rohaya, Nur Jelana, Muhammad Yusuf, Reni Sweet ya, Zulfarid dan yang lain ya, Amrin Hussein. Baik, terima kasih. 552. Wow. Please like and share with your friends. Topik kita pagi ni penting untuk kita lah jadi manusia yang lebih berwibawa. Jom perkasa karisma diri, karisma. Becoming charismatic, insya-Allah. Okay. So, tabah ya, bincang ya, sama-sama seperti yang tak bersebut tadi. Apa yang dimasukkan dengan karisma? Karisma ialah kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan logik, kata seorang sarjana. Ya, karisma ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan logik. Dia tak banyak bagi sebab, tak banyak bagi fakta, tapi bila dia cakap, aku percaya cakap dia. Itu orang ada karisma. Karisma ialah nur yang dimiliki oleh seseorang. Ia tidak kelihatan, tak boleh sebut awal tadi, tapi kesannya dapat dilihat dan dapat dirasai. Kesan kalau tak ada, kalau tidak, kesan tidak wujud pun, kalau tak ada karisma pun kita akan perasan. Karisma ialah nama unik yang diberikan kepada kemampuan untuk memberi tumpuan kepada seseorang tanpa berbelah bagi. Kita boleh konsentrate, tumpu, ya, sayang, hormat, percaya. Itu dia ya. Dan apakah sifat-sifat orang yang berkarisma? Orang berkarisma ni orang yang tenang. Nampak? Anda dan Tok Abah bagaimana? Orang berkarisma tenang, mesra. Mesra alam, mesra manusia, mesra haiwan, mesra dengan jiran,
mesra dengan jemaah surau, ya. Dia mesra dengan manusia, mesra dengan haiwan, bukan manusia je, ya. Lepas tu jujur, insya-Allah. Orang yang karismatik ini jujur. Kalau orang nak percaya kat kita, kita kena jujur. Dan kita sentiasa bersemangat. Muka kita pun bersemangat bila nak nampak orang. Bukan buat cool je. Tu Tok Abah pesan pada anak Tok Abah yang bongsu. Come on, show more feeling on your face. Ya, be caring, lembutkan suara, mesrakan suara. Dan nampak perubahan. Nampak perubahan, ya. Sejak makin dewasa dan makin jadi bos, ya. Dah ikut kursus grup Titan dengan Datuk Seri Wira Mansur Osman dan sebagainya, ya. Okey. Orang yang berkarisma juga positif, diyakini, ada daya tarikan yang tidak boleh dijelaskan, macam magical lah, ya. Aku tak tahu kenapa aku percaya kat dia. Nak kata dia sentiasa bagi fakta data sebab tak juga. Nak kata dia dah tua bangka banyak pengalaman, tak juga, muda juga. Itu dia karisma, ya. Ada seorang sarjana kata apa? Karisma is the transference of enthusiasm. Artinya karisma ni kita menularkan semangat kita kepada orang lain. Bila kita ada orang lain bersemangat, berkata Ali radhiyallahu anhu, jadilah orang yang baik. Kalau dia ada orang gembira, suka kat tempat kerja, kat majlis, kat surau, kat masjid, dia ada je Allah, bila ada seronok. Ini orang yang ada karisma. The transference of enthusiasm. Kalau dia ada orang suka, kata Ali radhiyallahu anhu, kalau tak ada orang rindu, kalau mati orang tangisi. Itu orang ada karisma. Nampak, ya? Karisma is not just saying hello, kata seorang sarjana. It is dropping what you are doing to say hello. Wah, artinya beri tumpuan. Bukannya, hai, ya, macam kita lah. Pergi aja ke pejabat kita. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Macam buat syarat aja. Kalau orang yang berkarisma, dia pandang orang yang dibagi salam. Assalamualaikum Azman, Assalamualaikum Kak Cik, Assalamualaikum Bos. Dia pandang, dia sampaikan, ya, fokus. Itu dia orang yang ada karisma. Dan kata seorang sarjana, ya, lack of charisma can be fatal. Ya, jadi kalau kita tak ada karisma, boleh menghancurkan hidup kita, sengsara kita. So, kata seorang lagi, ni Warren Bennis. Warren Bennis memang seorang sarjana dalam bidang kepemimpinan. Charisma is the result of effective leadership, not the other way around. Jadi kalau awak seorang pemimpin yang berkesan, yang berimpak tinggi, awak akan ada karisma. Bukan terbalik. Bukannya awak ada karisma, baru jadi pemimpin hebat. Tidak. Awak pemimpin hebat, and then berkarisma. Jadi awak jujur, ikhlas, berjiwa rakyat, berjiwa orang yang dibimbing, ya, dan awak membantu dengan lillahi ta'ala. Sebab kata seorang guru Tok Abah, pemimpin yang hebat akan didik orang lain akan jadi pemimpin yang lebih hebat daripada dirinya. Pemimpin yang hebat akan bangunkan orang lain akan jadi pemimpin lebih hebat daripada dirinya. Wow. Pemimpin yang baik, pengikut percaya kat pemimpin. Pemimpin yang hebat akan menyebabkan pengikut percaya kepada diri mereka masing-masing. Wow, nampak? Itu dia karisma. Jelas lah, ya. So, bagaimana kita nak kata tu memahami apa punca seorang tu karismanya koyak. Bahasa sekarang, ya. Aku punya karisma koyak lah, ya. Artinya orang dah tak percaya kat aku ada masalah sampai viral. Habis orang tak percaya kat aku. Aku punya daya tarikan follower aku pun dah hilang. Apa faktor yang menghakis karisma? Satu, jangan marah, ya. Tok Abah pesan pada diri Tok Abah ni. Hati kita kotor. Hati kotor, tarik bencana, tarik benci, tarik masalah, ya, tarik penyakit. Ada hadis berkaitan. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Jangan pula kata, mandai-mandai je Tok Abah ni. Tak ada. Tak nak mandai-mandai. Tak pasti jangan kongsi. Ya, kalau hati kita bersih, tarik sayang, tarik sehat, tarik rezeki. Itu sebabnya istighfar atau bertaubat. Bila kita istighfar taubat, apa jadi? Hati bersih. Pintu rezeki terbuka, penyakit sembuh, orang sayang, Allah sayang, binatang sayang. Ya. So, faktor yang mengakis karisma. Satu, hati kotor. So, anda dan Tok Abah, we must cleanse our heart every day.
Tu sebabnya ulang dan ulang. Jangan jemu ya. Taubat ulang. Jangan tidur sebelum bertaubat. Solat, taubat, istighfar, maafkan orang, minta maaf ya, dan sebagainya. Okey. 1. Nombor 2, kenapa karisma aku koyak? Sebab ada amalan yang negatif, perbuatan negatif, ya, you menghantar update status yang negatif. Jadi orang menyampah. Awak orang yang baik tiba-tiba memfitnah orang. Forward maklumat yang tak cantik dalam update status. Forward maklumat yang kontroversi, yang boleh menyebabkan hati orang terguris. Itu amalan negatif tu. Awak telah tersilap. Tercela awak punya karisma. Namun baik awak tercela, orang menyampah ke awak, orang unfollow awak. Nampak? Orang block awak. Dah awak kata orang tu menganiaya orang ataupun menyebabkan orang fed up, menyampah, bosan dan sebagainya. So amalan negatif. Dan yang ketiganya, ini benda yang basic tau. Kenapa dia tak ada karisma? Penampilan yang kurang anggun. Tak adalah mesti sophisticated, taklah mesti pakai pakaian branding brand ya, tak ada. Kemas, bersih, smart ya, dan kecantikan hakiki datang daripada qalbu yang murni. Hati bersih, muka comel. Hati bersih, muka comel. Your face is the mirror of your heart. Wajah kita cermin hati. Nampak tak kaitannya? Hati bersih, muka pun comel. Hati bersih, kata tu membesarkan karisma. Muka comel membesarkan karisma. Dia berkait. Ya, sebab orang yang muka comel sangat, cun sangat, handsome sangat, tapi hati kotor, tak ada aura, tak ada nur, ya, tak ada kata benda sri. Tu perkataan orang Melayu. Tak ada sri di wajahnya. Cantik, handsome, tapi tak ada sri. Sebab mungkin hatinya bermasalah. Sebab your face is a mirror of your heart. Kata orang putih, kata Imam Al-Ghazali, yang luaran itu mencerminkan dalaman. Nampak? Okey. So, jom kita kata tu cantikkanlah wajah kita, anggunkan penampilan kita, bersih, smart, kemas, wangi, ya, hatinya murni, hantar gelombang-gelombang positif, ya, sentiasa senyum di bibir, ya. Macam mana lagu lama tu? Oi si gadis yang manis, senyum manis terukir. So whatever lah ya, lebih kurang. So orang yang manis ni senyumnya mudah terukir. Gitu. Tok Abang memang penyanyi tapi dah gantung suara. Sebab ujung-ujungnya dah serak-serak, jadi macam dah, kalau nyanyi pun macam Ramli Sharif. Jadi okeylah. Untuk tatapan bilik air okey. Okey. Satu lagi yang memecahkan ataupun menghakis karisma kita, bahasa pertuturan kurang sopan. Orang handsome, kedudukan bagus, keluar universiti tapi buka mulut tak sopan santun. Itu sebabnya Tok Bah sebut selalu, orang beradab tanda berilmu. Ramai orang berilmu masih biadab, dan orang biadab memang tipis, sempit, kecil karismanya, terhakis karismanya. Watch out guys. Watch out guys. Ya, so take note of your pertuturan. Cara kita bercakap sopan santun, berlapik, ya. Padding, ada padding on what you say. Sugar coating kata ya. Cakap kenalah berlapik, jangan sembrono, hentam kromo, siapa kata orang dia. Bahasa pertuturan kurang sopan, sempit karisma awak, karisma Tok Abah. Pemikiran negatif. Kita kadang tak cakap pun, tapi bersangka buruk. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Kalau dalam kepala kita menyampah kat seseorang, apa kesan? You tak cakap apa pun. You senyum kat dia. You senyum kat seseorang, tu senyum. Tapi dalam hati, aku menyampah betul kat dia ni. Apa jadi? Gelombang yang diterima ialah gelombang negatif. Gelombang yang toksik. Sebab, kata pakar psikologi, bidang Tok Abah tu, sayang menarik sayang, benci menarik benci. Dia senyum ke awak. Dia orangnya manis, handsome. Dia senyum ke awak. Dia tegur, apa khabar Tok Abah? Tapi entah macam mana kau menyampah kat dia. Ya, tak ada sebab, tapi tak ada chemistry. Tak tertawan, tak tertarik langsung nak berbual dengan dia. Rupanya dalam hati dia menyampah ke awak. Jadi kalau kita nak besarkan kita punya karisma, kita kena synchronize. Mulut, mata, wajah, hati, sikap, pemikiran, gelombang daripada badan kita kena synchronize. Kalau awak suka kat seseorang,
Muka memperlihatkan suka, dalam hati suka. Gelombang pun, wahai Allah, aku sayang hormat orang ini kerana engkau, wahai Allah. Gelombang yang kita hantar, wahai Allah, aku sayang hormat orang depan aku ni kerana engkau, wahai Allah. Jadikan dia orang positif. Kan tak pada sebut banyak kali kan? Hantar gelombang, maka tengok apa jadi pada karisma kita. So, pemikiran negatif, banyak komplain. Ini pun awak punya muka jadi bukan sebab. Muka awak jadi, Allah hujan pula. Tadi mendung. Ya Allah, kucing ni bising pula lah. Ya Allah, jiran ni. Komplain aja. Keluar je daripada mulutnya, komplain. Awak punya karisma akan jadi sempit. Sebenarnya kalau kitanya keluar dari mulut sentiasa, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kan Tok Abah sebut 2 hari lepas ya. Bila Tok Abah cakap pada Syekh Ustaz Syazmi. Remember what I said 2 days ago? Ustaz, anak ni sakit-sakit ni, Alhamdulillah. Minggu lepas anak aksiden, Alhamdulillah. Pernah, jadi sebelum tolong, dah lama tak jumpa Ustaz ni. Tadi ada juga orang scam anak ni, kena banyak juga, 2-3 ribu juga hilang lah. Alhamdulillah. Mula-mula kita sangka, orang ni dia sambil mengurut, dia tak dengar ke aku cakap, main Alhamdulillah je. Lepas tu dia diam, Tok Abah pun diam. Lepas kata, sebenarnya Allah bila sayang akan kita, kita diuji. Baru tahu, betul juga. Tahu dah. Tapi bila kita kena tu, kita dah lupa dah. Allah bila kasih akan hambanya diuji. Jadi setiap ujian Allah itu adalah tanda sayang Allah kat kita. Sebenarnya kalau dalam mak bapak dengan anak, kawan dengan kawan, marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Kita marah-marah sebab sayang. Mak marah anak sebab sayang. Bos marah staff sebab sayang. Ya, BFF marah BF sebab nak tegur, nak betulkan dia, tanda sayang. Jadi Allah bagi kita ujian tanda sayang. Dan Nabi dah pesan kat kita, Tok Abah pun dah sebut banyak kali. Setiap apapun musibah ataupun situasi negatif yang kita hadapi, lafaz yang patut keluar dari mulut kita adalah Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian. Okey? Jadi dalam konteks yang sama, kenapa karisma kita sempit? Ingkar perintah Allah. Obvious lah kan? Tok Abah sebut kemarin, takkan sama wajah orang yang solat dengan yang tak solat. You ingkar dengan patuh, lain wajah. Kenapa? Takkan sama wajah orang yang berwuduk dengan tidak berwuduk. Ada sahabat yang memang dapat masuk syurga, ya, dan mukanya bercahaya-cahaya, atas lengannya bercahaya-cahaya, ya, Bilal, ya, bila Nabi tanya, apa amalan kau sampai aku nampak tangan kau bercahaya-cahaya, sampai atas lengan bercahaya-cahaya, atas betis pun bercahaya-cahaya, masuk kat syurga nanti? Jawab Bilal, aku lebihkan sikit anggota wuduk aku. Bila aku cuci, aku lebihkan sikit. Bukan takat sikut, lebihkan sikit sampai ke lengan. Jadi yang disapu air wuduk tu ada cahaya. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Nampak? Ya, bila kita patuh perintah Allah akan besarkan. Itu nantilah kita bincang bagaimana nak membesarkan karisma. Sekarang kita bincang kenapa karisma kita sempit. Ingkar perintah Allah, lagi melawan ibu bapa, lagi sombong, lagi pentingkan diri, selfish. Orang yang selfish mukanya memang tak manis, tak ada seri. Orang yang mementingkan diri selfish. Nak makan dia dulu, ya. Kalau bawa kereta potong queue, ya. Kalau dia ada dia punya kiatsu tu melampaui batas. Kiatsu tu artinya nak ke depan, nak menang, nak terbaik, nak tak nak kalah dengan orang lain. Kalau dengan cara betul, why not? Silakan. Ya. Orang yang kalau nak sembahyang dia nak soft pertama, itu kiatsu lah tu. Kiatsu Islam. Kalau kiatsu Cina lain lah. Kiatsu tu konsep Cina, ya. Bahasa ni, so kiatsu. Dia kalau sembahyang, dia nak soft pertama. Kiatsu lah tu. Kalau dia datang kelas, atau Abah selalu cakap, ya, orang yang cemerlang sentiasa awal atau mendahului orang lain. Ni Tok Abah dipesan oleh guru Tok Abah, profesor Tok Abah, lecturer Tok Abah, masa Tok Abah belajar, ya, masa di universiti, ya, umur 20 tahun. Ya, pelajar yang cemerlang akan duduk depan dan sentiasa awal, menunggu cikgu. Bukannya cikgu menurut murid sebenarnya. Dalam banyak program kursus yang Tok Abah kendalikan semasa offline, semasa sebelum zaman PKP, Tok Abah memang tak suka lewat. Tok Abah akan datang setengah jam lebih awal, yang untuk siapkan kita punya komputer, kita punya PowerPoint, kita punya everything set, ya, semua cantik, microphone testing lengkap,
Tok Abah dah pergi ke toilet, dah ambil wuduk dan sebagainya. Kalau sempat duha, tempat tu. So, kena cepat. Lepas tu Tok Abah akan cakap, tahniah pada awak semua yang datang awal ya. Sebab Tok Abah, ni 15 minit lagi sebelum start. Tahniah. Sebab ni zaman akhir zaman, cikgu memang menunggu murid. Tok Abah sindirlah sikit sambil mendidik. Ya. Akhir zaman, cikgu menunggu murid. Ya. Kalau orang yang hebat, guru menunggu, murid menunggu guru. Murid dulu sampai kat kelas, baru cikgu masuk. Macam kita kat masjid, kat surau kan, kita dah siap, ustaz masuk. Okay. Sembahyang Jumaat, memang khatib disunatkan datang akhir sekali. Memang kalau khatib datang awal, dia kena masuk dalam bilik imam, jangan duduk kat luar. Itu dia punya sunnahnya. Sembahyang Jumaat, khatib ialah orang yang terakhir masuk dalam masjid, sunnahnya. Jadi orang dapat sembahyang sunat, banyak dapat pahala datang awal dan sebagainya lah. Tapi bila khatib dah datang, dia terus akan pergi ke naik ke mimbar untuk berkhutbah. Itu tertibnya. So itu dia antara perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi apa lagi? Ya, orang untuk mengelakkan kita daripada tipis karisma. Susah nak cari ya. So pentingkan diri sendiri. Terlampau banyak benci, dalam hati awak banyak benci. Dan Tok Abah selalu pesan, benci menarik benci, sayang menarik sayang. Kalau awak benci, aku memang benci kat kucing, aku menyampah kalau aku tengah makan, orang minta sedekah. Aku kalau ni aku suka pantang, banyak kebenciannya. Ya, aku cukup tak suka kalau pagi-pagi mendung. Aku kalau memang banyak, aku memang pantang ada lalat, banyak kebencian. Memanglah semua orang tak suka pada lalat, tetapi janganlah kata tu terlampau banyak sangat kebencian sampai very toxic. Karisma dia jadi sempit, dendam, masam muka, badan tak sihat. Badan tak sihat kalau kita terlampau komplain, kenapalah aku sakit. Tapi kalau kita sakit dan redha, maka Allah gugurkan dosa. Bila Allah gugurkan dosa, muka kita walaupun pucat, tak berseri, tapi manis. Ya, orang sayang, orang kesian kat muka kita yang sedang sakit. Tok Abah nampak kadang orang kat hospital, kita tengok pun menyapa. Dia sakit. Waktu sakit, dosa Allah cuci tau kalau redha. Tapi kita nampak muka yang menyampah. Sebab terlampau banyak komplain, masam muka, ya, enggan berkawan, ya, dan sebagainya. Of course lah, salah satu punca karisma sempit, kurang berdoa. Okay? Alright, itu dia untuk kita pembuka minda. Dan ingat, Tok Abah sebelum Tok Abah lupa, FB kita, FB Live kita pagi ni diserikan, dilazatkan, disegarkan oleh Premium Chocolate. Ini minuman sedap, lazat dan berkhasiat. Dia minuman perasa coklat yang ada kopi hijau. Ya, dan dia ada punya kandungan menyebabkan kita rasa kenyang 6 hingga 10 jam. Tok Abah ni 6 hingga 8 jam. Tok Abah lah. Tok Abah minum, Tok Abah rasa kenyang, kurang makan. Tengok, dulu makan satu pinggan, sekarang separuh aja. Separuh pinggan. Itu pun dah rasa kenyang. Alhamdulillah. Tok Abah dah perkenal dah. Dah perkenal Premium Chocolate pagi tadi ya. Ni baru setengah cawan ya. Lepas tu program kita juga dibawakan oleh webinar esok. Esok webinar Tok Abah lah, mengenal peribadi melalui grafologi, melalui bentuk tulisan, tekanan tulisan, jarak-jarak, rapat-rapat, condong kanan, tegak, condong kiri, apa maknanya? OA kita bulat-bulat ataupun lonjong-lonjong, apa maknanya? Tanda tangan kita boleh baca namanya Muhammad Fadilah, ataupun tanda tangan yang tak boleh baca nama, apa maknanya? Tanda tangan besar, tanda tangan kecil, apa maknanya? Tanda tangan kita tekan tulisan atau tak tekan, apa maknanya? Tanda tangan yang ada line bawah dengan tak ada line bawah, apa maknanya? Wow, seronok. Ya, jadi yang paling penting, kita boleh mengubah pribadi kita, personality kita dengan mengubah bentuk tulisan kita dengan sengaja, dengan istiqamah dan dengan berilmu. Dengan izin Allah Subhanallah. Besok ya. So masih sempat nak daftar ya. Link ada kat komen pin ke atas kali itu tentang program besok 30 September. Tapi yang lebih Tok Abah excited 30 Oktober. Ya, satu webinar yang Tok Abah akan kendalikan 10 hingga 12. Hai sayang, ya, Tok Abah akan kendalikan menggamit cinta sejati secara magical. Itu tak pernah Tok Abah buat ya, secara topik itulah ya. Menggamit cinta sejati secara magical.
Kita akan terangkan apa sifat lelaki idaman wanita, sifat wanita idaman lelaki, bagaimana nak membesarkan karisma diri, magnet diri, bagaimana Tok Abah dah sahabat semalam 25 tip. 25 tip ya. Tok Abah dah kemas-kemaskan bagaimana nak menggamit cinta sejati. Untuk siapa? Untuk orang bujang, budak-budak IPT sangat sesuai. Orang bujang yang sudah bergraduat sesuai. Orang bujang yang sudah bekerja, yang sedang mencari jodoh sesuai. Orang baru kahwin sesuai. Orang lama kahwin sesuai. Ya, orang single semula. Ya, balu, janda, duda sangat sesuai. So, jom, come. Atuk-atuk sesuai, guru-guru sesuai, kaunselor sangat sesuai. Ya, ustazah sangat sesuai untuk memberi nasihat pada orang lain. So, come to our webinar pada 30 Oktober. Ada link kat komen pin kat atas. Alright. So, seperti yang bagi Tok Abah minum apa nama? Premium Chocolate seteguk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap ya. Dan segar ya. Okey, masih sempat nak like dan share sebab Tok Abah baru nak mula. Apakah antara petua untuk memperkasa karisma diri? Baru nak start ya. Tadi kita mengenal pasti apa punca karisma kita sempit. Ya, aura kita jadi sempit. Kita buat yang terbaik, tapi orang menyampah kat kita. Aku buat presentation yang terbaik, tapi orang tak minat. Aku tak boleh close deal. Kenapa? Bila aku present, tak boleh close. Kalau Fadilah Kamsah yang present, orang nak je ambil kursus tu. Bagi kursus sampai 2-3 series, sampai 1 tahun, sampai 2 tahun punya program. Tapi bila aku bagi, yalah dapatlah kadang satu seconit je. Alah, ciput punya program. Aku dapat. Tapi kalau contohlah, bukannya bangga diri, subhanallah ya. Jangan bangga diri ya. Itu perangai setan. Alright. Okay. So, beritahu kawan ya. Like dan share. Kita dapatkan 1K kalau boleh. Sekarang 820. Dah berhenti ya. Baik. Petua memperkasa karisma. Jadi, rupanya karisma ini ada 3 lapisan. Aura atau karisma nur di sekitar badan kita ada 3 lapisan. Tok Abah pernah juga sebut dalam berbanyak sesi Tok Abah. Ya, aura fizikal, aura emosi, aura spiritual. Karisma fizikal, karisma atau daya tarikan sebab fizikal kita, sebab emosi kita, hati kita dan emosi kita. Sebab kalau emosi koyak, karisma emosi kita sempit. Ya, lepas tu spiritual, ya. Aura atau nur spiritual, kerohanian. Jadi itu sebabnya secara simpelnya kalau kita nak besarkan aura fizikal, comilkan diri. Ya, comilkan diri bersih, kemas, cantik, ya, neat, pakai warna kegemaran. Pakai warna kegemaran akan mencapai aura. Ada orang yang pakai baju hijau nampak atraktif, kita suka nak bersama dia. Seronok berbual dengan dia. Tapi kalau dia pakai baju merun ataupun purple, kita terus tak nampak pun dia wujud. Tak tertarik langsung kat dia. Sebab rupanya warna purple tak sesuai dengan dia. Rupanya dia kalau pakai purple pun aura dia jadi sempit. Dia pun tak gemar sangat, terpaksa sebab semua baju dah habis. Dia belum digosok, belum didobikan. Belum hantar dobi. Ya. So dia terpaksa pakai baju tu not his or her favorite colour. Dia pakai warna yang dia tak minat, maka aura fizikalnya sempit. Nampak. Ya. Dia tu baik. Ya, dia punya hati murni. Tetapi ya Allah, dia punya misai berserabut, tak trim, bulu hidung terlampau panjang sampai join misai. Maaf ya, bulu hidung dia panjang sampai join misai dia. Kita pandang pun ya Allah, sedih pun ada, menyampah pun ada. Ya Allah, comotnya dia ni ya Allah, adakah bulu hidung sambung dengan misai? You can imagine or not? I have seen orang tua macam Tok Abah kan. So, adalah pengalaman hidup bercampur dengan berbagai-bagai manusia. Jadi macam mana nak besarkan aura fizikal? Daya tarikan fizikal. Ya. So, bersih, smart, kemas, wangi, pakai perfume. Satu sunnah. Untuk orang perempuan, kena berpada. Jangan sampai kata tu tabarruj ya. Jangan ekstrim ya. Pakai warna favorite. Dan satu lagi untuk membesarkan aura fizikal, tolong baca doa tengok cermin. Semalam Tok Abah beri motivasi pada sekumpulan manusia, tak ingatlah semalam ya. Ada sahabat-sahabat daripada
Semalam ada program dengan siapa ya? Bukan adiktif. Semalam dengan kumpulan mana ya? Tok Abah boleh terlupa ya semalam. Sebab tiap-tiap hari ada program. So seronok sesi semalam. Allahumma selamat. Kumpulan mana semalam ya? Tok Abah boleh lupa ya. So tapi ada soalan lah tentang tak tanya mereka, ramai peserta ya, tak bertanya berapa orang pagi tadi masa sikat rambut ke, pakai minyak rambut, tengok cermin, baca doa ketika tengok cermin. Doa ketika tengok cermin yang budak-budak tadika pun diajar. Ya, bila kita tengok cermin tu baca Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, supaya kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Doa yang Nabi suruh baca. Cantik kan? Doa yang cantik ya. Ya Allah, supaya kau cantikkan wajahku, cantikkan kejadianku, kau cantikkan akhlakku. Muka makin comel, akhlak makin baik, you punya magnet makin kuat, karisma kita, secara fizikal sekurang-kurangnya jadi bertambah baik. Tapi kalau kita punya akhlak kita baik, itu bukannya fizikal saja. Kita punya aura dari segi emosi juga bertambah baik. Semalam public program UTM Space. Patut tak Abah tak ingat. Patut tak Abah tak ingat sebab dia macam-macam agensi yang ramai daripada pejabat jurutulis Dewan Negeri Johor. Engkau ada 70 orang peserta dari situ saja. Lepas tu ada pejabat pejabat daerah Segamat. Lepas tu pejabat daerah Kuala Selangor, tempat kita juga ya. Dan ramailah, ada 140 orang semalam UTM Space. Sahabat-sahabat Tok Abah, Puan Mai dan kuncu-kuncunya ya daripada UTM Space buat program. Tok Abah excited sangat. So ramai peserta semalam, ramai peserta. So Tok Abah tanya, siapa yang pagi tadi sempat ya baca doa tengok cermin, waktu bercermin muka? Adalah tiap-tiap frame tu ada 16 orang. Tok Abah nampak 2 orang, 3 orang, 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang. Tiap frame dia kan frame by frame. Tok Abah tengok. Artinya apa? Tak ramai orang yang dah lama tak masuk tadika ni. Sebab pekerja-pekerja ni dah lama tak pergi tadika, jadi dah lupa lah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebenarnya kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Muka makin comel, atraktif, which is your aura physical. Lepas tu akhlak makin baik, aura emosi. Wow, dua aura, 2 lapisan aura yang terkesan dengan izin Allah. So aura emosi lah, kita maafkan orang, kita doakan orang ya. Lepas tu kita hantar gelombang positif, kita sentiasa sayang orang ya, kita tak benci orang, kita tak dendam ke orang. Ini aura emosi. Dan doa tengok cermin tadi lah ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya. Ya, so dan yang ketiganya aura spiritual. Solat 5 waktu, jaga solat sunat kita buat, solat taubat tiap malam, duha 2, 3, 4 pula 2, 4, 6 rakaat ya. Solat witir tiap malam ya, istikharah kita buat, solat hajat kita buat, baca Quran kita buat ya. Maka kita punya aura ataupun karisma dari segi spiritual jadi besar, mapan, hebat, cemerlang. Comprende? Ya, itu contoh lah ya. Contoh hebatnya Allah ya. Jadi kadang kita terlepas pandang ya. Okey. Tok Abah tadi nak press lain pula yang terpress. Okey. Baik. So, itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. So, apakah cara kita nak betulkan orang? So, nanti Tok Abah akan sambung ya. So, Tok Abah kejap lagi nak wrap up ya. So, sebenarnya Tok Abah ada formula ya. Ada formula yang Tok Abah cipta lah kononnya lebih kurang dalam 25 tahun yang lalu. Tok Abah buat satu formula untuk membesarkan karisma diri. Formulanya Tok Abah sebut sebagai formula 20 sim dot. 20 sim dot nama formula Tok Abah. Ialah 20 sim dot. Artinya ada 20 S, I, M, D, O, iaitu doa lah kan. T dot ya, sim dot, D, O arti doa, T tawakal tu Allah. Itu Tok Abah punya formula ya. Dan Tok Abah akan share kat awak lah. Hari ni
separuh ya, mungkin sedikit esok dan mungkin lusa esok hari Khamis ya. Hari Khamis Tok Abah ada program tapi boleh sempat Tok Abah buat FB Live. Hari Jumaat memang Tok Abah free ya, cuti kan, Tok Abah coba cutikan hari Tok Abah memang apa nama pegawai Tok Abah Puan Nur Zalia bagi okey rehat untuk di bawah jadual rest and recharge. Aisyah ya. Oh, your spec. Okey, terima kasih sayang. Okey. Ya. So Tok Abah hari Jumaat insya-Allah akan dapat sembahyang Jumaat ya, sebab sembarang masjid pun dah agak mudahlah untuk solat Jumaat insya-Allah. Okey. Jom kita start sikitlah. So apakah formula 20 SIM dot untuk kita membentuk karisma diri? Tok Abah start sikit ya. Pertama, senyum yang ikhlas. S1, senyum yang ikhlas. Senyum yang ikhlas ya, barang siapa senyum ya, senyum selama 20 saat atau lebih ya, maka Tok Abah selalu sebutkan otak terus merembeskan endorfin buat kita gembira. Enkiflin akan buat kita sehat dengan izin Allah. Dynofin buat kita bertenaga dan bersemangat. Just smile. Orang bahagia mungkin tak senyum. Orang yang senyum pasti bahagia. Dan aura fizikalnya bertambah luas, besar. So, formula SIM dot S1. S pertama, 20S ya. S pertama ialah senyum yang ikhlas. That is practical. It is applicable. It is good for you. When you smile, tentunya senyum itu sedekah. Bila kita senyum, orang lain pun gembira, insya-Allah. Orang yang kita kenal. Kadang orang tak kita kenal pun, kalau kita senyum dengan ikhlas, orang akan tahu. Kita bukan mengada-ngada, bukan nak mengurat, bukan nak usha dia. Tak ada. Ya, not me lah. Anyway, Allahumma selamat ya. Okey, so kita senyum, maka wajah kita memang akan mempamerkan karisma. Ya, senyum ikhlas akan merembeskan endorfin, kita gembira. Orang senyum, orang bahagia mungkin tak senyum, orang senyum akan bahagia sebab endorfin. Dia akan sehat sebab enkiflin, dan dia akan bertenaga dan bersemangat. Jadi karisma kita akan membesar sebab senyum ikhlas. S1, S2. Dah seulang beribu-ribu kali. Sedekah. Terutamanya sedekah subuh. Tahniah untuk mereka yang dapat sedekah subuh ya. Maka insya-Allah ya, sedekah subuh aja maka dosa kita terampun ya, pintu syurga terbuka, bahaya akan terhindar ya. Pintu rezeki kita buka tadi, dosa terhakis, maka seri wajah akan memancar asbab sedekah, apatah lagi sedekah subuh ya. Dan Tok Abah berhenti kat nombor 3. Dah ada panggilan ya untuk Tok Abah pergi. Yang ketiganya saksiah yang positif. Artinya penampilan yang positif, perangai yang positif, sopan santun yang positif ya, gelombang yang positif. S3. Ingat, S ada 20 ya, 20S. Tok Abah akan sambung esok dan lusa. Mungkin Sabtu Ahad pun mungkin dapat kita buat kalau ada rezeki kita buat ya, dan kita akan terangkan dengan sempurna bagaimana nak untuk karisma diri supaya manusia sayang, orang sayang. So Tok Abah terpaksa beredar ya. Sekejap ya, dah. So Tok Abah doakan anda semua akan dirahmati Allah, akan berakat, dilindungi Allah, selamat bertugas, selamat bercuti, yang bercuti selamat membuat apa yang anda lakukan, dan happy birthday yang menyambut hari lahir, happy anniversary. Selamat pengantin baru yang baru berumah tangga, selamat menimbang cahaya mata, menimbang cucu, selamat menjalankan tugas, selamat menjadi aset kepada dunia. Ya, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.